Kumpulan Sulu tuntut Sabah bukan waris sah Kesultanan, Dato' Omar Ali. Kota Kinabalu, seorang individu yang mendakwa waris kumpulan Sulu tidak bersetuju dengan tindakan kumpulan yang membawa pertikaian Sulu ke Mahkamah Sepanyol kerana mereka didakwanya bukan waris sah. Dato' Omar Ali Datu Bachtiel berkata, beliau berpandangan tindakan sekumpulan individu itu membawa pertikaian dan proses timbang tara ke Mahkamah Sepanyol juga adalah tidak betul dan tidak sah. Pendapat saya tidak sah sebab kita tahu fakta waris ini bercampur. Kalau kita kaji betul-betul status mereka diragui, jadi ini status tidak benar pada saya, katanya kepada Bernama. Beliau berkata pertikaian Sulu sebenarnya boleh dirunding dengan baik bersama semua pihak dan proses arbitrasi boleh dilaksanakan menerusi meja rundingan secara damai tanpa melibatkan persengketaan. Kita boleh runding, kita cuma mahu apa yang baik bagi kedua-dua pihak, kita pun mahu tolong bangunkan Sabah. Adalah lebih baik kita berbincang dengan kerajaan Malaysia, katanya. Dato' Omar Ali, 64, berkata beliau langsung tidak pernah dirujuk oleh kumpulan individu terbabit sebelum mereka membawa proses arbitrasi di Mahkamah Sepanyol. Tiada komunikasi, we were left in the dark, kita pun tidak tahu apa, katanya yang turut mendakwa mengenali beberapa individu terlibat dan pernah berjumpa mereka sebelum ini. Menjelaskan dakwaan seorang individu yang membuat tuntutan dalam pertikaian Sulu, Mahkamah Sepanyol iaitu Taj Mahal Kiram Tarsum Nukui bahawa beliau waris Dayang-Dayang Pian Dao, seorang puteri dan antara pentadbir Kesultanan Sulu pada 1936, Dato' Omar Ali berkata ia tidak benar. Baginda tidak mempunyai zuriat. Taj Mahal adalah cucu kepada Tarahata dan bukan kepada Dayang-Dayang Pian Dao. Bila cakap dia cucu kepada Dayang-Dayang Pian Dao, ia satu penipuan. Dayang-Dayang Pian Dao tidak mempunyai anak, jadi macam mana beliau mempunyai cucu, dakwanya. Dato' Omar Ali mendakwa beliau waris daripada salasilah Dayang-Dayang Pian Dao. Dayang-Dayang Pian Dao yang berkahwin dengan Datuk Ombra Amil Bangsa menaiki takhta dan menjadi sultanah pada 1937 sehingga mangkat pada 1945. Beliau juga mendakwa bapanya dan Datuk Ombra Amil Bangsa yang kemudian menjadi Sultan Sulu pada 1937 adalah sepupu pertama. Kumpulan Sulu sebelum ini membawa tindakan undang-undang ke Mahkamah Sepanyol untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah di Sabah yang didakwa telah dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Mereka membawa perkara itu kepada Timbang Tara Sepanyol pada 2019 dan kemudiannya Penimbang Tara dari Gonzalo Stampa yang dilantik oleh kumpulan individu berkenaan membuat keputusan memihak kepada pihak mereka. Keputusan itu digunakan untuk merampas aset Petronas di Luxembourg. Malaysia kemudiannya telah menggunakan semua remedi undang-undang yang ada untuk membatalkan dua anugerah yang diberi oleh Stampa. Pada 24 Januari lalu, Mahkamah di Luxembourg telah mengetepikan perintah penahanan yang dimohon oleh kumpulan individu berkenaan. Perintah penahanan pada 11 Julai 2022 yang diketepikan itu dimohon berasaskan dua award timbang tara yang dikata dikeluarkan oleh penimbang tara dilantik secara tidak sah. Stampa dikatakan telah memberikan award kepada pihak yang menuntut sebanyak $14.92 bilion $63.34 bilion. Malaysia telah membantah secara konsisten prosiding timbang tara yang dikatakan dirancang oleh pihak yang menuntut dan telah mengambil segala tindakan perundangan yang ada untuk membatalkan pelantikan Stampa serta award yang dikatakan itu. Mahkamah Perlembagaan Sepanyol juga mengekalkan pembatalan pelantikan Stampa sebagai penimbang tara dalam pertikaian Sulu selepas menolak rayuan perlembagaan luar biasa yang difailkan sekumpulan individu yang menuntut terhadap pembatalan pelantikan Stampa sebagai penimbang tara dalam kes itu. Mahkamah Perancis juga telah menangguhkan penguatkuasaan Final Award yang diberikan Stampa sementara menunggu keputusan mahkamah berhubung segala tindakan perundangan yang diambil oleh kerajaan Malaysia Bernama. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.